Selamat datang kepada semua hadirin untuk perbahasan hari ini dengan tajuk Wajib Bahasa Melayu. Kami mempunyai dua pasukan yang akan membincangkan isu ini. Satu mempertahankan wajibnya bahasa Melayu dan yang lain menyuarakan pandangan untuk menjadikannya pilihan. Sebelum kita mula, sila perkenalkan diri anda dan pendirian anda mengenai perkara ini. Kami pasukan A. Nama saya Tarisha Risha. Nama saya Juan Madialagan. Dan saya Sezici. Kita pasukan B, nama saya Syamsunda. Nama saya Rishwana. Nama saya Caleb Lim. Mari kita mulakan dengan ucapan pembukaan. Pasukan A yang mempertahankan wajibnya bahasa Melayu, sila bermula. Terima kasih moderator. Kami percaya bahawa menjadikan bahasa Malaysia wajib adalah penting untuk kesepaduan nasional, pemeliharaan budaya dan komunikasi yang berkesan. Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan di banyak negara di Asia Tenggara, termasuk Malaysia dan Indonesia. Dengan menjadikannya wajib, kita mempromosikan rasa identiti dan kebersama di kalangan warga negara. Selain itu, ini memudahkan komunikasi dan pemahaman antara komuniti yang berbeza, membentuk masyarakat yang harmoni. Terima kasih moderator. Walaupun kami mengakui kepentingan budaya bahasa Melayu, kami menentang status wajibnya. Bahasa seharusnya berkembang secara semula jadi dan individu seharusnya memiliki kebebasan untuk memilih bahasa yang ingin mereka pelajari berdasarkan minat peribadi atau pertimbangan praktikal. Memasarkan pembelajaran bahasa Melayu mungkin melanggar kepelbagaian linguistik dan menghadkan peluang bagi individu yang mungkin mendapat lebih banyak manfaat dalam mempelajari bahasa lain yang lebih relevan dengan kerjaya atau matlamat peribadi mereka. Terima kasih kepada kedua-dua pasukan atas ucapan pembukaan. Sekarang, mari kita beralih kepada set pertama hujah. Pasukan A, sila persembahkan kes anda. Tentu status wajib. Bahasa Melayu adalah penting untuk menggalakkan identiti nasional yang padu. Bahasa adalah alat yang kuat untuk menubuhkan rasa bersamaan dan perpaduan di kalangan warga negara. Dengan memastikan semua warga negara mempunyai pemahaman asas bahasa Melayu, kita bina asas bagi komunikasi yang berkesan dan pemahaman bersama. Ini promosikan keharmonian sosial dan membantu mencegah pembentukan jurang linguistik dan budaya dalam negara. Walaupun kami memahami pentingnya identiti kebangsaan, memaksa individu untuk mempelajari bahasa Melayu mungkin bukan pendekatan yang paling berkesan. Orang cenderung menerima bahasa secara sukarela apabila melihat kegunaan atau relevansi peribadi. Sebaliknya, daripada menjadikan bahasa Melayu wajib, kita seharusnya menggalakkan pembelajarannya melalui insentif seperti program kebudayaan, kursus bahasa dan beasiswa, membenarkan individu membuat pilihan yang berasaskan minat atau aspirasi peribadi. Terima kasih kepada kedua-dua pasukan atas hujah-hujah anda. Kami akan bergerak kepada pusingan pembidasan sekarang. Setiap pasukan akan mendapat peluang untuk memberi respons kepada hujah yang dibangkitkan oleh pasukan lawan. Sekarang, 5 minit akan diberikan untuk membincangkan respons anda. Pasukan B, anda boleh bermula apabila mendengar buzzer. Kami mengakui kepentingan bersamaan nasional tetapi memaksa individu untuk mempelajari bahasa Melayu boleh membawa kepada rasa tidak puas hati dan tentangan. Bahasa adalah aspek dinamik budaya dan ia seharusnya berkembang secara semula jadi.
Daripada mengenakan keperluan bahasa yang wajib, kita seharusnya memberi tumpuan kepada menggalakkan inisiatif sukarela yang meraikan kepelbagaian linguistik, membenarkan individu membuat pilihan bahasa yang menyentuh hati mereka secara peribadi. Sehingga 2023, hampir 1.46 bilion orang bercakap bahasa Inggeris di dunia. Hebatnya, ini berjumlah 18.07% daripada populasi global. Hampir 1 dalam 5 orang. Lebih ramai orang berbahasa Inggeris berbanding bahasa lain. Oleh itu, bahasa Inggeris Inggeris sepatutnya menjadi bahasa yang lebih penting dan bahasa Melayu tidak diperlukan. Walaupun kami menghargai kebimbangan terhadap bangsaan individu, bahasa kebangsaan yang sama adalah penting untuk komunikasi yang berkesan dan integrasi sosial. Dengan menjadikan bahasa Melayu wajib, kita memastikan semua warga negara dapat interaksi dengan rakan sewajar mereka dan menggesak sumber-sumber umum tanpa halangan bahasa. Ini membinakan masyarakat yang lebih inklusif di mana semua warga negara boleh mengambil bahagian sepenuhnya dalam kehidupan awam. Walaupun banyak orang bercakap bahasa Inggeris, kami masih rasa bahasa Melayu masih merupakan bahasa yang penting kepada orang yang menggunakannya. Ia memang nilai budaya dan tradisi mereka. Sebagai rujukan, bahasa Melayu ditutur oleh 290 juta orang. Mereka termasuk rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani Selatan, Mindanao Selatan dan Timur. 2, 1. Terima kasih kepada dua-dua pasukan atas hujah-hujah yang dibangkitkan. Kami akan bergerak kepada ucapan penutup sekarang. Pasukan A, anda boleh mula. Sebagai kesimpulan, status wajib bahasa Melayu adalah penting untuk membinakan identiti kebangsaan yang kukuh dan menumpuk keharmonian sosial. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi yang mencerminkan warisan budaya dan nilai bersama kita. Dengan menjadikan bahasa Melayu wajib, kita mengukuhkan ikatan sebagai sebuah negara dan mencipta masyarakat yang lebih inklusif di semua warga negara dapat mengambil bahagian secara aktif. Terima kasih. Untuk mengakhiri, kami membidas untuk pendekatan yang lebih fleksibel yang menghormati pilihan individu dan mengalahkan inisiatif pembelajaran bahasa secara sukarela. Walaupun kami mengakui kepentingan budaya bahasa Melayu, kami percaya bahawa memaksakan relevansinya dalam masa kini. Kami berpendapat bahawa bahasa Melayu tidak harus diwajibkan kerana bahasa Inggeris yang harus menjadi bahasa utama yang ditumpukan oleh majoriti rakyat dunia. Bahasa Inggeris adalah bahasa dunia baru. Ia adalah universal dan difahami oleh ramai orang. Kami tidak mengatakan bahasa Melayu tidak perlu diajar. Kami mengatakan ia harus menjadi bahasa pilihan untuk dipelajari. Terima kasih. Dengan semua mata yang telah dinyatakan dan dengan pertimbangan yang mendalam, saya kini mengumumkan bahawa pasukan A menang perbahasan ini. Terima kasih atas masa dan usaha bersama dan anda dalam perbahasan ini. Perbahasan ini telah sampai ke penghujungnya. Jaga diri.